Pengenalan tadika. Tadika merupakan satu singkatan bagi Taman Didikan Kanak-kanak. Tadika ialah satu peringkat awal bagi memberikan pendedahan kepada kanak-kanak berkaitan prasekolah. Ia penting bagi persediaan untuk kanak-kanak ini menyesuaikan diri dengan persekitaran bersama kanak-kanak lain dan hidup berdikari. Isi pelajaran di peringkat tadika terdiri daripada mengeja, mengira dan membaca. Oleh itu, tadika ini merupakan satu perkara yang perlu dititik beratkan untuk membantu perkembangan kanak-kanak. Pengenalan penubuhan tadika. Pengusaha harus memahami konsep penubuhan sesebuah tadika. Ia merupakan perkara yang amat penting bagi mengelakkan kesalahan yang boleh menyebabkan seseorang pengusaha itu didakwa di sisi undang-undang kerana tidak mengikut prosedur yang betul bagi menubuhkan pusat didikan kanak-kanak. 5 prosedur penubuhan tadika. 1. Pengusaha atau usahawan. 2. Kajian pasaran. 3. Permohonan pendaftaran perniagaan atau syarikat. Yang 4. Memohon lesen perniagaan. Dan 5. Memohon surat kelulusan. Langkah yang pertama, pengusaha atau usahawan. Setiap usahawan perlu mempersiapkan diri dari segi pengetahuan, kemahiran dan tingkah laku yang sesuai dengan ciri-ciri perniagaan perkhidmatan tadika. Ciri-ciri perilaku atau kepribadian semasa mengurus sebuah perniagaan. Yang ketiga, usahawan memainkan peranan penting bagi menyumbang atau merosakkan sesebuah perniagaan. Langkah yang kedua ialah kajian pasaran. Yang pertama, pengusaha perlu melakukan kajian pasaran yang telah ditentukan. Kedua, kajian pasaran juga perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengenal pasti sama ada terdapatnya permintaan terhadap perkhidmatan tadika di kawasan sasaran pasaran. Yang ketiga, usahawan perlu menetapkan premis atau lokasi perniagaan. Yang keempat, pengusaha perlu memastikan bahawa pemilihan tapak pergunaan yang terpilih sesuai dan selamat. Langkah yang ketiga ialah permohonan pendaftaran perniagaan atau syarikat. Terdapat 3 jenis perniagaan. Yang pertama, perniagaan perseorangan. Yang kedua, perniagaan perkongsian. Dan yang ketiga, perniagaan sendirian berhad. Jika usahawan memilih untuk menubuhkan sesebuah entiti perniagaan perseorangan atau perkongsian, permohonan tersebut boleh dimajukan kepada pendaftar perniagaan. Yang kedua, pengusaha yang memilih untuk menubuhkan sebuah syarikat sendirian berhad, maka permohonan tersebut perlu dimajukan kepada pendaftar syarikat. Langkah yang keempat adalah memohon lesen perniagaan. Pengusaha perlu memohon lesen dari pihak kerajaan tempatan, antaranya ialah Majlis Pembenaran dan Majlis Daerah. Yang kedua, lesen perniagaan diperlukan bagi membolehkan sesebuah perkhidmatan dapat dijalankan secara sah di tapak premis yang ditetapkan. Pemohon lesen perniagaan JPN. Daftaran tadika perlu melalui proses berikut, antaranya permohonan perlu dimajukan kepada Jabatan Negeri bagi mendapatkan lesen penubuhan tadika. Yang kedua, lawatan kesesuaian oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Yang ketiga, mengemukakan borang permohonan pendaftaran kepada Jabatan Pendidikan Negeri. Yang keempat, Jabatan Pendidikan mendapatkan pandangan dan sokongan daripada agensi-agensi berkaitan. Yang kelima, surat kelulusan dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan dengan syarat-syarat tertentu. Yang terakhir, Jabatan Pendidikan mengeluarkan sijil pendaftaran sekolah. Langkah yang kelima, memohon surat kelulusan. Yang pertama, permohonan hendaklah dimajukan kepada Jabatan Pendidikan Negeri. Yang kedua, permohonan tambahan seperti perkhidmatan tadika berasaskan konsep pengurusan agama hendaklah dimajukan kepada pihak Jabatan Agama Islam Negeri. Yang ketiga, setiap pengurusan tadika tertakluk kepada garis panduan pengendalian tadika yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran. Keempat, apabila mendapat sebuah kelulusan, barulah perkhidmatan tadika dapat dijalankan secara sah. Kurikulum yang dirancang untuk penubuhan tadika, kurikulum Montessori. Kurikulum Montessori diperkenalkan oleh Dr. Maria Montessori pada awal tahun 1900. Kaedah yang digunakan di dalam kurikulum ini mengutamakan keselesaan, kekemasan dan kesederhanaan dalam kelas. Kaedah yang dilakukan oleh kurikulum ini dapat memberi pengalaman hidup yang dapat membantu kanak-kanak dalam kehidupan masa hadapan. Antara kebaikan kurikulum Montessori adalah meningkatkan pendidikan secara hands-on, meningkatkan kemahiran sosial dan mengajar murid lebih berdikari. Kesimpulan, pengurus merupakan insan yang bertanggungjawab dalam mendidik kanak-kanak. Selain itu, menjadi seorang pengurus harus mempunyai ciri-ciri kepribadian yang baik bagi membentuk peribadi kanak-kanak dari segi akhlak, disiplin dan pelbagai lagi. Oleh itu, pengurus memainkan peranan yang sangat penting dalam perkembangan kanak-kanak kerana tanpa pengurusan yang cekap daripada pengurus, penubuhan tadika itu akan menjadi sia-sia.